Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk waktu ini. Kita teruskan dalam program Alangkah Baiknya, dianjakkan ke hari dan waktu yang baru setiap Khamis pukul 12.15 tengah hari. Seperti biasa kita bawakan pengasas dan juga ketua pegawai eksekutif Tokland Agritrade Asia Sdn Bhd. Kita ada Cik Roslan Ghazali. Juga kita bawakan seorang tetamu hari ini, pengerusi Kebun Kejiranan Local Agenda 21 KL ataupun Agenda 21 KL. Kita bawakan Cik Rashdan Abdul Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam DJ berhenti kerja saya macam ni jalan. Banyak makan lah. Banyak makan. Ingat mana berkebun ni, pandai jadi DJ juga. Sebab tu kita bawa dia ni dia. Okey, baik. Jadi hari ini kita bawakan satu soalan untuk episod yang ke-17 ini. Inisiatif kebun komuniti pasca COVID-19. Jadi difahamkan Cik Rusdan merupakan pengurusi kebun kejiranan Local Agenda 21 KL. Macam tu lah, kita dah tahu dah apa yang dibuat. Tapi apa kebun kejiranan ni? Okey. Saya rasa bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar. Okey, dan juga apa tu yang pengikut Facebook bernama hari ini kita bolehlah bersedikit bercerita bagaimana kita boleh menjayakan satu agenda negara, dan ianya kita nampak bukan saja negara kita, maknanya semua negara apabila kita libatkan kehidupan itu yang paling asas ialah makanan. Okey, jadi hari ini apa yang saya datang ni didatangkan oleh Tok Lan kita ni, okey, pengasas Tok Lan, ialah bagaimana kita boleh memperkasakan komuniti. Jadi Local Agenda 21 Kuala Lumpur ini adalah merupakan satu inisiatif yang mana telah diperkenalkan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, dan hari ini kita lebih sering mendengar acap kali kita dengar satu movement rentetan daripada Local Agenda, iaitu SDG ataupun Sustainable Development Goals 2030 ataupun matlamat pengguna mampan. Jadi Local Agenda 21 ini adalah satu usaha di mana PBT, okey, macam kami Kuala Lumpur di bawah Dewan Menara Kuala Lumpur, di BKL, di bawah Jabatan Perancang Bandar, kita menghimpunkan rakan kongsi. Okey, rakan kongsi itu wajib harus datangnya daripada komuniti dan juga dengan pakar-pakar bidang. Seperti Tok Lan ni kan pakar bidang. Jadi kita jemput bukan sahaja syarikat, kita jemput NGO, kita jemput universiti, IPTA, IPTS, dan siapa saja yang berminat untuk menjayakan inisiatif Local Agenda. Jadi kita ada 4 tajuk di bawah Local Agenda. Okey, yang pertamanya yang hari ini kita nak berkongsi ialah di bawah bersih dan indah. Temanya ialah bersih indah, dan kita ada tema sejahtera, kita ada tema selamat, dan juga bandaraya. Jadi semua pihak di Bandaraya Kuala Lumpur ini akan berganding bahu, akan bersama-sama untuk menjayakan inisiatif tadi tu, pembangunan mampan SDG. Okey, jadi daripada 2015 kami adakan pelan tindakan di Port Dickson, dan kita buat banyak engagement dengan syarikat-syarikat, dengan NGO yang mana kita lihat berpotensi untuk membangunkan agenda food security lah. Di bawah SDG kita ada goal ataupun matlamat kedua, zero hunger. Jadi bila kita libatkan masyarakat ni, kita lihat nampak banyak dia punya faedah apabila ini adalah salah satu pendidikan lestari kita panggil. Jadi semua pihak akan terlibat, maknanya daripada setiap umur akan sama melibatkan diri. Jadi kita ada memorandum persefahaman yang kita laksanakan pada Ogos, sekitar Ogos 2016. Kita ada ketika itu 12 kebun. 12 kebun ketika itu. Serata KL. Serata KL. Itu masih sikit lagi sebenarnya, tuan. Okey. Okey, kita 12. Kita dah rasa macam wow. Tak. Okey. Jadi dan ke hari ini 2020 kita dah ada 32 kebun yang berdaftar dengan Local Agenda 21 Kuala Lumpur. Dan yang ni kita nak cerita sekejap lagi. Saya simpan sikit lah kot. Saya simpan untuk yang sesi yang seterusnya, yang mana kita hari ni hari-hari terima panggilan, terima email
mohon adakan kebun di Komuniti komuniti mereka. di Kuala Lumpur. Jadi Ini maksudnya khususnya. setiap kebun komuniti itu, Cik Rashdan, mereka kena daftar dengan Jabatan Yes, Local Agenda 21. Sekretariat. Oh. Kita ada sekretariat LA21. Jadi betul lah saya buka ni. Betul. Di Local Agenda 21 KL ni, Ya. inilah dia page Facebooknya. Ya, betul. Okey, baik. Tok Lan, bagaimana pihak Tok Lan sendiri melihat perkembangan terkini? Kalau dengar cerita Cik Rashdan itu macam Nila boleh join. Nila boleh join. Betul ya, memang that's why today kita bawa the right person datang untuk berkongsi dengan kita, berkongsi dengan pendengar apakah yang dimaksudkan dengan LA21, apakah aktiviti program yang dilakukan oleh Encik Rashdan dan tim dia ya. So kita macam kita ni, kita Toklan, kita punya expertise in of course in hydroponic, kita membekalkan atau kita buat consultation on urban farming, pertanian bandar. Jadi kolaborasi yang kita jalankan dengan Encik Rashdan ni banyak Cik Amar, tapi because of COVID hari tu kita terpaksa hentikan sebentar lah. Cik Rashdan ni saya dah kenal lama, so banyak program-program yang kita akan jalankan bersama. Jadi dah lepas post-COVID ni insyaAllah kita akan kembali aktif. Kita akan susun semula Cik Rashdan insyaAllah. Banyak Cik Rashdan cakap permintaan daripada penduduk-penduduk komuniti, nak ada kebun komuniti Cik Amar. So lepas ini kita dah mempelajari sesuatu sewaktu COVID. Jadi insyaAllah of course kita akan berkolaborasi, kita akan support whatever yang Cik Rashdan punya team akan lakukan. Bila kita cakap tentang teknik-teknik pertanian, teknik-teknik pertanian kita ada macam-macam teknik yang sesuai dengan suasana bandar. Jadi kita akan provide semua knowledge yang kita ada untuk dijalankan. Kita nak make sure kalau boleh Cik Rashdan komuniti di bandar bercucuk tanam. Kita ramai, kita banyak ruang, banyak space yang boleh diutilize untuk jalan aktiviti ni oleh penduduk bandar. Bukan kita nak lawan penjual sayur dekat pasar, tidak Cik Rashdan Ya, betul. Tapi kadang-kadang kita ni macam nak makan sayur lah, kita pergi petik sendiri yang kita punya kan. Tapi Cik Rashdan, menarik apa yang Cik Rashdan katakan, ada pelibatan PBT, ada pelibatan pihak perancang bandar dan sebagainya. Selain daripada itu, agensi mana lagi yang terlibat secara langsung dalam Local Agenda 21 ni? Okey, untuk pengetahuan semua, bila kita kata Local Agenda 21 ni melibatkan semua pihak. Jadi yang ketika ini tak payah jauh. Sebenarnya bernama sendiri adalah salah satu rakan kongsi Local Agenda 21. Sleeping partner ke? Ya, Kita dulu seberang sungai. projek Sungai Bonus yang mana projek kita Sungai Bonus. tanda tangani di MOU yang kedua tahun 2018. Yang mana pelibatan bukan saja daripada swasta, kita ada sekolah. Kita ada beberapa buah sekolah seperti VI alumni saya, Victoria Institution, yang mana telah pun dilawati oleh pengarah bahagian Pertanian Bandar semalam. Yang mana dia telah menarik minat warga sekolah. Jadi bayangkan apabila anak-anak pelajar-pelajar di Kuala Lumpur ni semua mereka celik. Mereka celik pertanian. Kita seperti macam nak kembalikan zaman kegemilangan kita di waktu sekolah dulu. Saya ingat lagi masa saya bersekolah dekat asrama depan rumah warden saya, kita ada kebun, kita ada kita panggil tu ada ayam, itik. Jadi dia tidak janggal bila kita lihat ternakan, sayur-sayuran dan sebagainya. Dan masa yang sama juga kita tak melupakan sekolah rendah, sekolah tadika. Jadi kita ada sekolah lelaki Jalan Batu ataupun Batu Road School yang akan dinilai pada 28 September ini untuk dijadikan sebagai hub pendidikan. Hub pendidikan tu bukannya hanya pelajar-pelajar arus perdana. Kita nak libatkan anak-anak prasekolah. Kita nak libatkan anak-anak PPKI, program pendidikan khas integrasi. So bayangkan permintaan daripada sekolah sangat tinggi, daripada NGO, daripada yang terbaru ini apabila kita difahamkan 64 di kali ini kita ada 11 perumahan awam dan PPR, dan kita ada lebih kurang 11 PPR perumahan awam yang baru. Mereka berminat dan mereka nak kami datang untuk memberi taklimat kepada komuniti mereka. Bagaimana mereka boleh menjadi sehebat kebun kami yang terbaik, iaitu perumahan awam Seri Perlis. Seri Perlis 2. Okey, apa ada dekat Seri Perlis tu? Seri Perlis 2 pada 16 Jun yang lepas, yang berhormat Datuk Seri Ronald Kiandi, Menteri MAFI Pertanian dan dan industri makanan, MAFI MAFI datang dan menyerahkan cek bernilai 50,000 untuk Seri Perlis. Untuk Seri Perlis kerana pelibatan secara holistik. Macam saya kata tadi, semua pintu terlibat. Semua pintu terlibat. Kalau pergi ke Seri Perlis, kita akan lihat setiap ruang kosong dimanfaatkan.
oleh komuniti. Maknanya pelibatan tu bukan saja komuniti di kawasan setempat. Kita ada pengangkap, kita ada Lions Club, kita ada NGO. Seperti persatuan saya sendiri, kami baru saja buat engagement bersama PPR Lembah Subang, baru dilancarkan oleh Menteri KPKT, yang mana kita minta Perumahan Awam Seri Perlis ni bantu. So nampak dia punya PPR contoh. Yes, dia sebagai PPR contoh. Jadi apabila permintaan tu tinggi, mereka sendiri bukan sahaja boleh consume ataupun boleh manfaatkan untuk diri mereka. Mereka juga jual. Mereka ada dia punya pasar tani sendiri. Dan apabila ada acara-acara besar, saya ambil contoh pada 2018 di BKL ada Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesedaran Bandar ada menganjurkan carnival community namanya. Dalam masa 3 hari, Perumahan Awam Seri Perlis dan juga kita ada satu lagi PPR yang hebat, PPR Raya Permai, berjaya menghasilkan ribuan hasil jualan. Hasil jualan produk seperti apa? Jus serai. Jus serai. Lepas tu mereka ada buat jualan anak pokok. Mereka ada jual kompos. Jadi ini yang menarik minat ramai selepas kita kata berlakunya pandemik lah. Ni cerita sedih sikit lah. Bila berlakunya tak sedih lah kan. Kita kena hadapi lah. Mana kita terima lah kan. Emas di sebalik ribut. Yes, ada blessing disguise kan. Okay, so bila berlakunya pandemik COVID-19, kita lihat rata-rata warga Kuala Lumpur yang menetap di Perumahan Awam, di Pangsapuri yang bertingkat mempunyai masalah tempat, kawasan lapang. Jadi mereka mula mencari alternatif. Antara alternatif yang terbaik adalah NFT, seperti yang apa yang Tok Lan promote, Tok Lan cuba bantu mereka yang ni. Jadi macam di Perumahan Awam, mereka tempat adalah sangat limited, sangat terhad. Jadi apa yang kita nampak, kita mula memberi mereka idea-idea macam mana untuk mereka punya kebun yang bersesuaian. Jadi kerana kita ada sosioekonomi yang berbeza, walaupun mereka tinggal PPR dan mereka ada kawasan yang ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kita tolong rekakan supaya bersesuaian lah. Jadi antara alternatif yang kita lihat sekarang ni ialah NFT lah, kerana dia hanya ruang yang kecil. Jadi ini antara yang kita lihat lah impact semasa COVID lah. Baik, Cik Rasdan, Cik Roslan, saya ada satu berita ni daripada sebuah sekolah di Melaka lah. Jadi Cikgu Muhammad Nur Amri, dia kata sekarang ni kita tengok pelajar memang minat bertani, cuma tak ada ruang untuk mereka. Saya lihat murid suka dengan bidang pertanian. Jadi saya mulakan tanaman terung di sekolah, 100 polybag ditanam pada 2019, penggal 1. Alhamdulillah sekolah dapat RM1,000 semusim. Nah terung. Cantik sekali. Cantik kan. Jadi ini antara apa yang boleh sekolah, kalau panitia sekolah sedang mendengar, cikgu sekolah sedang mendengar, cadangkan kepada sekolah, hubungi Tok Lan Asia dan juga agenda 21 KL untuk melihat bagaimana kelangsungan kolaborasi itu boleh berlaku. Baik, macam Tok Lan sendiri, adakah aktiviti kebun komuniti ni boleh guna teknik hidroponik NFT, Tok Lan sendiri? Okey, Cik Ahmad, sebenarnya memang sangat-sangat digalakkan menggunakan teknik yang bersesuaian mengikut tempat. Bila kita menjalankan pertanian, ruang kecil. Sekarang bila kita bercakap tentang urban farming, of course space yang menjadi masalah utama. Jadi kalau di kawasan bandar di KL, kalau kita macam cakap sudah ada banyak program dan komuniti, memang space adalah masalah utama. Jadi kita boleh mencuba alternatif seperti NFT hidroponik. Cuma dari segi cost setup agak tinggi, Cik Rashidan, because dia punya material yang kita gunakan, tapi kita masih ada cara untuk kita mengurangkan cost, menurunkan cost structure NFT hidroponik. Nanti mungkin jika ada pihak berminat, boleh berhubung dengan kita berbincang dari segi cost setup. And then di samping tu, bila kita cakap tentang pertanian bandar ni, tak semestinya kita menggunakan teknik hidroponik. Kita boleh gunakan teknik-teknik lain yang lebih murah, bergantung kepada kemampuan. Seperti Cik Rashid dah bincangkan tadi, banyak cakap
different background Cik Amar duduk PPRT, ada yang berpendapatan mungkin kategori B40, ada yang mungkin lebih sikit bawah lagi mungkin lagi. kan. Jadi kita perlu mengikut kesesuaian. Jadi kalau kita ikut setup ni, pelbagai teknik kita berlakukan ikut kesesuaian teknik, and then of course bajet lah macam kita Talk Malaysia, kita punya seperti sinar NFT hidroponik, tapi at the same time kita ada juga fertigasi fertigasi untuk urban farming pun tak ada masalah, kita boleh gunakan. Tak semestinya untuk commercial farm yang bersaiz 1 ekar 2 ekar. Jadi teknik-teknik ni kita boleh pilih mengikut kesesuaian. Seperti di sekolah tadi pun kita boleh buat macam sekat 100 pokok tu, sekolah 100 polybag, banyak sekolah yang boleh jalankan. Tak ada masalah cuma kita perlukan dedicated team, mungkin cikgu yang kena kena commit lah, kena jaga, because bila bicara pertanian ni kita kena jaga macam jaga benda yang hidup ni. Kita kena jaga dari segi pembajaan, dari segi serangan penyakit dan sebagainya. Jadi insyaAllah sekolah-sekolah kita banyak space, betul lah, banyak space di dalam sekolah. Cikgu pun kenalah rajin bagi markah lebih kat anak murid yang terlibat kan. Ada special mark lah kan untuk murid-murid nakal, hukuman dia, contoh dia hukuman dah, contoh dia kita buat dah pun, jaga kebun, siram pokok. Kita dah buat di sekolah kebangsaan air panas tapak. Ada budak-budak nakal sikit lah. Ada kita nakal sikit. Ada kita kebetulan ketua kebun untuk sekolah ini Cikgu Ibrahim ke? Ya, Cikgu Ibrahim. Tok Lan pun kenal antara sekolah yang cantik lah. Ya, antara yang sikit. Budak nakal tu dah jadi baik belum? Dia bukan sekadar nakal, dia sebenarnya satu disiplin. Budak-budak biasa lah. Budak sekolah rendah. Dia tak jahat, kita sebut nakal. Nakal. Jadi apabila anak-anak ni ada yang mungkin hadir lewat ke sekolah. Jadi salah satu cara untuk dia punya punishment untuk kita mendenda, tapi secara kaedah yang boleh mengajar, tak menjatuhkan muka. Dan bagi saya sebagai juga ibu bapa lah, sebagai parent anak lelaki 7 orang, saya ada anak 7 orang lelaki jadi saya nampak meriah meriah betul kan. So saya nampak ini akan secara tidak langsung salah satu pembelajaran luar bilik darjah. Betul. Okay, jadi kita nak anak-anak ni berinteraksi. Jadi mereka boleh ada empati, kasih sayang dengan tumbuhan khususnya, dan juga ini juga boleh menarik minat mereka menjuru kepada ke arah agropreneur. Macam kita, mungkin ada yang tahu di luar sana, kita di Malaysia ni kita ada 5 buah college vocational yang khusus kepada pertanian. Kita ada 5 college vocational dan kita ada 2 college community. Jadi kita lihat dengan senario yang berlaku sekarang ni, fenomena yang berlaku apabila ramai komuniti atau ramai individu dan juga banyak komuniti berminat untuk menjayakan inisiatif kebun komuniti ini. Jadi kita boleh leverage, kita boleh bekerjasama dengan pihak college vocational khususnya, kerana anak-anak ini belajar hingga tahap diploma 4 tahun pada umur 19 tahun. Jadi kita lihat mereka yang telah meninggalkan sekolah boleh gembeling tenaga mereka supaya mereka boleh menjadi seperti Tok Lan. Kita nak lahirkan kalau boleh ada 222 Tok Lan. Maknanya setiap parlimen di Malaysia ni akan ada Tok Lan. Dia punya klon Tok Lan. Jadi kita nak ke arah itulah kalau kita sebut klon dari segi pendidikan. Klon Cik Rasdan. Ya, insya-Allah. Amin. Okey. At least kat rumah saya ada 7 dah klon saya tu. Akan datang. Itu dia. Okey, baik. Contohlah apa pertanian pintar yang boleh kita sebab saya tertarik dengan PPR ini kan, rumah apartmen dan sebagainya. Kalau satu pintu terlibat tanam 5 pot lah, 5 pot contohnya. Kalau ada 200 pintu dah berapa dah? Betul. Kan? Banyak. Betul. Penjanaan pendapatan, janaan pemakanan untuk tu sendiri. Contoh apa teknologi yang boleh membantu pertanian sebegini di apartmen kebun komuniti sebegini. Contoh itu hari kita bawa Rizal daripada Red Tunes untuk aplikasi pintar. Macam mana dengan hal ini Tok Lan? Okey, yang ini kita nampak sekarang ni kalau untuk kita menggunakan teknologi seperti IoT tu agak kurang sesuai Cik Ahmad. Tapi yang dekat sini kita nampak kalau satu pintu ada 5 pokok, kita nak dapatkan, kita nak buyback program. So mereka menanam, kita ada satu tim buyback program. Beli balik dan kita akan pasarkan. Kalau mereka penduduk ni satu 5 pokok mereka nak pasarkan agak susah lah kan. Jadi kalau kita ada satu tim yang kita boleh set up untuk buyback semua balik sayur-sayur ni, kita akan pasarkan. Jadi teknologi apa yang kita perlu ada? Kita perlu ada satu platform yang mana kita tahu penduduk kita Cik Rasdan minggu ni dia akan harvest sayur sawi 3 kg. Jadi saya ada database Encik Rasdan, saya ada database Encik Amar. Jadi kita boleh
kita boleh estimate, kita boleh forecast berapakah hasil jualannya kita akan boleh buat ini. Jadi saya yakin platform-platform ni kalau dapat dibuat, dibangunkan, ia akan dapat membantu. Jadi kita nak benda ni sebab kita nak kalau boleh penduduk yang tinggal-tinggal PRT menanam. Jadi kita masalah mereka sekarang nak memasarkan hasil tuayan mereka. And then mungkin separuh boleh digunakan untuk own consumption, untuk dimasak untuk kegunaan family. Mungkin lebihan mereka boleh jual Encik Ahmad untuk mengurangkan beban sehari hidup mereka lah. Jadi saya yakin ada pihak-pihak, mungkin Encik Rashdan ada pihak yang boleh sediakan platform untuk membeli balik, atau at least kita ada database pengguna-pengguna ataupun penanam-penanam nanti lah Encik Rashdan. Betul. Boleh saya kupas sedikit apa yang diterangkan oleh Encik Roslan kita. Sebenarnya apa yang hala tuju setelah 5 tahun kebun kiranan lokal Ajen Satu Kuala Lumpur ini diwujudkan dengan jumlah permintaan yang tinggi. Kita dah laksanakan pertamanya ialah tapak lah. Kita dah berkenal pasti tapak-tapak yang sesuai seperti di sekolah, seperti di kawasan lapang. Kita tengok contoh yang terbaru buffer ataupun kawasan lebihan sungai di tepi sungai. Jadi kita boleh gunakan kawasan itu untuk kita berkebun. Tapi kita kena pastikan tanaman yang sesuai lah. Kerana gangguan ni lah air lah. Sekiranya paras air meningkat, tanamlah kangkung. Betul, setuju Pak Awad cakap. Kangkung, kesum. Yang senang, yang senang pergaga kan, contoh kan. Dan seterusnya kita juga diberi satu peluang untuk kita explore untuk pergi lebih jauh, iaitu laksanakan aktiviti berkebun di bawah grid TNB. Ini telah mendapat sokongan yang sepenuhnya daripada Kementerian Wilayah sendiri. Kau kena karen pula. Kita dah ada memang dah ada existing. Cuma kita kena mengikut peraturan, prosedur SOP yang ditetapkan oleh pihak TNB. Jadi ini boleh mengimarahkan industri kebun, dan masih yang sama juga untuk kita menjayakan, macam tadi Cik Amal kata, bagaimana nak jadikan pintar. Kita memang ada sediakan latihan minum paya. Jadi kita nak semua kita punya komuniti ini ada knowledge, pengetahuan. Contoh bukan sekadar join program. Bukan. Kalau kita bagi mereka input, kita bagi medium untuk mereka laksanakan kebun, tapi tanpa ilmu, dan saya tak nampak kemampanan ataupun kelestarian itu berlaku. Jadi kita sediakan tempat-tempat latihan, seperti contoh kita bersama dengan Malaysia Institute of Sustainable Agriculture di Gombak. Kita bersama dengan Charlene Food Forest di Jelebu. Kita ada urban hijau di Taman Tun Dr. Ismail. Dan itulah yang kita akan set up, sama ada di Victoria Institution VI ataupun di Batu Road School, yang mana masyarakat boleh datang belajar. Kita jemput pakar bidang seperti Tok Lan, kita jemput kami punya penasihat, iaitu salah seorang pakar herba. Saya nak jemput datang juga, tapi dia ada hal, Tuan Haji Tajuddin, merupakan legenda lah mengenai herba di Malaysia. Jadi apabila masyarakat kita dibina upaya, so mereka tahu yang apakah peran mereka, dan selepas itu kita nak pastikan yang mereka boleh mandiri, ataupun mandiri bahasa Indonesia, mereka boleh self sustain, ataupun mereka boleh berdikari tanpa bantuan mana-mana pihak. Yang mana kami nampak formula terbaik ialah kita kena pastikan komuniti yang berminat berkebun ini perlu diajar kitar semula dahulu. Bila mereka boleh melibatkan aktiviti kita semula setiap minggu, seperti yang kami laksanakan di PPR Pekan Kepong. Setiap Ahad 2 jam saja kita perlukan, yang mana digerakkan oleh remaja-remaja dia di bawah Persatuan Sosio-Ekonomi dan Alam Sekitar, yang mana daripada 28 Disember dilancarkan hanya 2 jam seminggu, sehinggalah COVID berlaku, PKP berlaku, 2 bulan mereka stop. Hari ini mereka telah berjaya mengurangkan 10 tan sampah yang boleh dikita semula daripada ke pusat pelepasan sampah. Jadi hasrat kami apabila mereka mempunyai dana sendiri. Jadi masalah yang kata tadi, kalau tiada ada peruntukan atau kewangan, mereka boleh mulakan dengan kita semula. Kerana Cik Ahmad ataupun pendengar di luar sana, bayangkan kita yang dah bertahun-tahun Ahad dengan kain plakatnya, dengan baca surat khabarnya, Ahad pagi disuruh turun bawa kertas, bawa botol semua. Pun tak boleh buat.
bayangkan kalau suruh nak pergi siram pokok. Ini saya cerita ni senario Betul-betul rumah. ni. Ya, ini memang berlaku. Jadi orang yang dah biasa dekat rumah baca surat khabar Ahad pagi disuruh berkebun. Memang tak jadi. Jadi bila kita gunakan kaedah kita semula tu, mereka ada dana. Dana tu diguna pakai untuk membeli benih, NFT set. dan sebagainya. Dan akhirnya ini yang local agenda datang balik. LA21 akan datang balik, kita buat assessment, kita buat pemantauan, kita buat akreditasi. So ini kita dah kita dah lihat memang akan ada impak yang tinggi. Dan persatuan saya sendiri dari Lestari Alam Malaysia, kita sekarang tengah bersama dengan Majlis Daerah Rembau. Okey, kita tengah cuba develop 2 kebun di bawah rukun tangga di Taman Rembau Jaya dan juga di Pedas Perdana, dan kita cubakan formula ni Bawa modul yang sama. modul yang sama. Pasal apa? Rumah bawah rumah landed property dengan rumah PPR rumah tak sama. Jadi kita kena lihat momentum mereka tu. Apabila mereka boleh turun hari Ahad untuk kita semula hari-hari turun menyiram tu, tak ada masalah. Ini yang kita lihat. Jadi kita kena bina upaya dulu supaya mereka boleh self-sustain atau berdikari, insyaAllah. Okey. Jadi apa pandangan Tok Lan? Apa yang boleh dikolaborasikan bersama dengan Lestari Alam contohnya? Of course, yang banyak sangat yang kita nampak. Of course kita ada yang Saya penting. ingat tadi YB bercakap. Macam tu. Sebab tu saya panggil dia Datuk Seri. Oh. Saya dah lama cuba bawa dia Cik Amar, tapi alhamdulillah hari ni rezeki kita dapat bawa dia ke studio. Orang yang banyak ilmu, of course dia lead banyak NGO, persatuan-persatuan Cik Amar. Jadi sebenarnya kita perlu gunakan Cik Rashidah ni untuk kita, sekarang kita bercakap pasal pertanian ni, komitmen. Kita bercakap pasal nak tanam ini harga sayur mahal, tapi komitmen atau kehendak masyarakat tak ada. Kita masih bercakap-cakap tapi pelaksanaan tak ada. Banyak sebab-sebab lah, of course kekangan tadi, dana dan sebagainya. Jadi saya yakin Cik Rashid dan the team banyak program-program yang mereka lakukan yang boleh kita synergize, because kita, of course kita ada teknologi, kita ada knowledge yang mana kita boleh collaborate. Yang penting kita tak tengok lepas ni masyarakat terutama di bandar ni bercucuk tanam, dibantu dan sebagainya, terutama golongan B40 Cik Rashid dan nampak ini sangat mereka kena hentikan memberi alasan sebenarnya. Itu benda yang paling penting. Betul. Tok Lan naik rumah saya 3-4 tak ada lift, mengah dia tapi sampai juga. Itu yang sihat dia kan. Dia tengok dia macam berumur 18 tahun nampak gaya kan. Mengata kita tu. Itulah dia. Okey, tapi itulah dia. Itu antara alasan-alasan diberikan oleh mereka yang tinggal di bangunan tinggi, Cik Rashdan. Jadi macam mana lah kita nak ubah mereka ni? Salah satu caranya kita buat tanaman tepi pintu lah. Betul. Dekat unit masing-masing. Setuju. Jadi gandingan yang boleh dilakukan, apa-apa yang boleh komuniti buat kalau mereka ini komuniti kena buat ni. Contohlah ketua blok dengar, ketua apartmen Sri Rampai lah contohnya. Dengar macam mana aku nak telefon Rashdan dengan Tok Lan ni nak berkolaborasi macam mana? Tak ada masalah. Kita kena buat ni, kita kena menang tu ni. Tak boleh dia orang menang. Kami pun dah war-war kan pun kalau tanya bagaimana pasal sekarang ni kita kena moving forward, kita kena mengorak langkah ke hadapan, dan kita juga sangat beruntung kerana kerajaan kita memang menyokong sepenuhnya. Dan saya nampak bukan saja kerajaan, syarikat-syarikat swasta di luar sana, kerana saya didatangi oleh satu movement, satu gerakan dipanggil Zero Hunger .my. Okey, mereka ini sedang membuat jaringan bersama syarikat-syarikat gergasi di Malaysia supaya boleh membantu seperti yang apa Tok Lan kata tadi, Cik Roslan kata, golongan B40. Okey, kerana kita nak mereka ini bina upaya diberi pendedahan supaya mereka boleh menguruskan kebun mereka secara apa kita panggil tu semula jadilah. Okey, maknanya mereka boleh ada high order thinking skill, maknanya dia nampak apa yang keperluan. Okey, jadi apabila kita ada semua pihak berganding bahu ni, kita boleh buat macam contoh anugerah. Kalau kata lagu terbaik, kita akan ada kebun terbaik kan. Macam PBG ada anugerah PBG terbaik. Apa kata kita sayur buat tersihat contoh je. Sayur tersihat masa kalau ada apa kita mahal contoh kan, kita mahal. Jadi kita nak mengangkat apa nama tu semangat. Betul. Kita nak menarik minat lebih ramai lagi
pihak untuk bersama-sama. Macam Tok Lam belajar di United Kingdom kan. Di sana kita tahu bahawa mereka ada satu budaya. Diorang dah jadi satu culture. Pertandingan labu paling besar. Betul. Pertandingan tembikai paling besar. betul. Kan kita tengok Mr Bean kita gelak. Tapi Correct. itu yang terjadi di luar negara. Ya, memang setuju. Memang Kan? betul. Itu Okey. betul. Contoh apa yang boleh dilakukan untuk apa IPTA dan juga IPTS di dalam kawasan takbiran PBT di BKL contohnya. Okey. Boleh tak kita Boleh, buat? boleh, boleh. Budak-budak Saya sekolah ni sebenarnya pun kena makan sayur. pukul 11 malam tadi saya dah dapat mesej daripada Executive Director Yayasan UniKL. Okey, beliau mencadangkan untuk kita buat kolaborasi pintar. Jadi saya dah nampakkan yang mana pakar-pakar bidang seperti Tok Lan ini dekat pun dekat. Ya, dekat pun dekat kan. Dekat Bangi tu Tahun banyak Baru tanah je. tu. Oh, banyak. Kalau UniKL ni banyak tanah mereka. Okey, jadi kita ada UST Melaya, kita ada UTM, kita ada UPM dan banyak lagi kolej yang berminat. UIA pula dekat-dekat Ya, tanah UIA yang cantik. Sebenarnya UIA kita dah ada kolaborasi Budak sebenarnya. intern kita UIA tu sebelah mana. Jadi kita boleh buat sebanyak mungkin workshop. Okey, contoh mereka mungkin boleh dibawakan ke Sabarjaya di tempat Tok Lan untuk mereka lihat. Dia kena ada see and believe. Dia lihat, dia dan dia usahakan. Jadi kita kena adakan kursus singkat. Jangan kita cuba terlalu berat sangat dia punya kursus tu. Jadi kita buat berperingkat. Contoh apa yang kami sedang laksanakan di Lembah Jaya di bawah Kelab Kebun Komuniti Selangor. Kita akan buat kursus di sekolah Lembah Jaya, mana kita akan bagi asas buat kompos. Ajar dulu basic Ramai orang dulu. kena belajar buat kompos. Ya, pasal sisa dapur kita banyak, sisa makanan Tulang kita banyak. ikan apa semua kan? Ya, betul. Jadi dan ini juga boleh menjadikan income kepada sekolah koperasi khususnya Jual kalau sekolah baju menengah. tu kan. Jual baju tu dan jadi bila ibu bapa mereka mungkin tidak boleh menyumbang masa, tenaga, mereka boleh beli kan baju tu untuk mereka guna sendiri. Jadi saya rasa PBT seperti MPAJ antara yang paling PBT aktif. Saya rasa mereka sangat mengalukan pakar-pakar bidang seperti Cik Roslan kita kan, seperti Haji Tajudin kan, dan Cik Wan Rizwan daripada Persatuan Permakultur Malaysia. Mereka ni adalah pengamal pertanian lestari lah, pertanian organik. Jadi datang untuk membuat engagement ataupun jaringan bersama masyarakat. Jadi bayangkan setiap minggu kita akan ada khusus-khusus asas, dan saya tak terkejut sekiranya apa yang tadi Tuan Rahman kata mengenai IoT. Kerana apa, di negara maju seperti Jepun, di Australia, mereka dah mula. Dan saya nampak penggerak-penggerak ini mesti adalah datang daripada golongan muda. Bukan kata kita ni tak boleh. Boleh. Kena rajin lah. Kena rajin. Kita ni sebenarnya kita pantau lah. So kita ni bukan belia, kita ni beliau. Dah lebih 40. Jadi yang boleh belia ni, yang terutamanya yang pelajar college vocational. Okey, mana yang mungkin berminat di bandar ni, nak tahu, kita boleh promote sekali. Kita promotekan college vocational tu. Kita ada college vocational di Rembau, kita ada di Cenor, di Teluk Teluk Intan, di Lahad Datu dan juga di Pasir Putih. Dan Contohlah kata saya nak pergi tengok PPR apa tadi tu? Sri Perlis lah yang saya Sri Perlis tadi tu. Saya nak pergi tengok boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Saya nak pergi tengok rumah artis kita tu yang berjaya tu, apa namanya, Zarina Zainuddin. Nah dia daun sawi besar-besar muka tau Cik Rashdan. Betul. Saya pun tengok. Besar-besar Cik Rashdan ni daun sawi. Itulah dia. Kerana saya tak cukup besar lah ni. Jadi itu antara yang menarik sebenarnya. Jadi boleh hubungi Tok Lan juga di talian 012-303-6896. Cik Rashdan macam mana? Boleh hubungi saya juga 010-226-0296 ataupun pergi ke Facebook persatuan saya, Persatuan Lestari Alam Malaysia, dan boleh lihatlah antara aktiviti yang kami laksanakan. Jadi kami bukan sahaja dari segi pertanian, kita akan ajar juga dari segi pengurusan siswa pembelajar. Macam contoh, saya ni sebenarnya bawa balik daripada mesyuarat di PPR Senawang. Okey, yang mana pada 10 bulan 10 nanti, 10 bulan 10 Oktober ini akan ada sambutan Hari Habitat Sedunia. Okey, di bawah Kementerian Perumahan dan Tempatan, yang mana kita nak mengimarahkan komuniti, dan insya-Allah sekira dia izinkan, mungkin Tok Lan pun boleh buat workshop, boleh buat showcase, boleh ajar bagaimana anak-anak di PPR Senawang itu untuk bermula bercocok tanam. Jadi kita akan ada banyak
kaedah-kaedah dan kita ada banyak siri-siri yang telah kita susun. Kan Kalau sepanjang rajin tu nak boleh sangat. ya, nak kan? sebudaya, tak nak sebudaleh. Itu Saya saja. ni pikul tanah berkilo-kilo daripada ground floor sampai tingkat atas Encik Razdan. Ya, tengah empat Itulah dia. Tapi itulah dia. Bila kita ingatkan bila buat macam tu bahu naik sikit, perut naik. Aduh, Lain naik. belia bangka kita ni. Beliau bangka. Baik, itulah dia antara perkongsian menarik. Mungkin Cik Roslan boleh bawa lagi Cik Razdan. Menarik nampaknya perkongsian kita. Mungkin kita boleh bawakan juga ketua PPR Seri Perlis untuk kita tengok macam mana berjaya dan juga kolaborasi bersama dengan Tok Lan. Wah, menarik. Tahniah. Okey, baik. Tok Lan, itu saja waktu kita ada Cik Razdan. Buat masa ni lah, buat masa ni. Kita akan kembali lagi minggu depan. InsyaAllah. Alangkah baiknya. Mungkin juga kita lepas tu kita nak bawa juga pekebun-pekebun buah. Boleh. Di atas tanah kan, bukan hanya konsep NFT hidroponik dan sebagainya, tapi apa sekalipun dia tetap akan bersama-sama dengan Tok Lan, Agri-Trade Asia. Dan kita berakhir di sini. Kita akan kembali selepas ini ke Mas Kini Berita pukul 1 tengah hari. Assalamualaikum, bye bye. Kejayaan bukan bermakna kita tak pernah gagal, tapi kita bangkit dan belajar dari kegagalan. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.